Assalamualaikum, selamat pagi keluarga Malaysia. Apa khabar anda semua? Saya Hafid Olsen. Dan saya Zahira Razif. Seperti biasa setiap hari Sabtu 11.05 pagi di saluran berita RTM, MyView 123 dan juga di TV1. Anda akan bersama dengan kami dalam Pesona XY selama lebih kurang 1 jam. Betul Zahira. Frasa keluarga Malaysia ni sering sajalah meniti di bibir kita walaupun anda tak nampak bibir saya ketika ini. Tapi itulah kita nak sebut sentiasa keluarga Malaysia dan ketika ini Hari Aspirasi Keluarga Malaysia 100 hari masih lagi berlangsung sehingga esok akan ada majlis penutup. Anda boleh datang dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Semalam saya dengan Zahira juga berkesempatan pergi ke KLCC semalam untuk bertemu dengan mereka-mereka yang hadir ke Pusat Convention Kuala Lumpur semalam. Ini antara gambar kita, Zahira. Ya, dan semalam juga di booth KKMM bersama dengan RTM ada pelbagai aktiviti dilakukan. Ada cabutan bertuah. Ada lagi kena jawab soalan, kuis. Dapat handphone. Rugi betul siapa yang tak pergi semalam sebenarnya. Saya nak jawab tapi macam itulah. Ini antara gambar kita dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia sendiri semalam. Sangat mesra orangnya. Dia bertegur sapa dengan kita sebagai pemain ataupun industri media ini turun ke padang di booth KKMM dan juga di sebelahnya ada booth RTM. Jadi kita di sana anda boleh hadir untuk orang kata menjalani uji bakat pembaca berita, sukan dan sebagainya. Kita sediakan dekat sana. Kita nak masuk tak boleh dah. Kita tak boleh. Semalam adalah juga kita menyakat-nyakat lah diorang untuk tanya masuk boleh tak kita nak uji bakat juga. Katanya tak perlulah you all. Disqualified katanya. Tapi memang tak layak pun untuk baca berita. So kita bagi cara sajalah. Itu antara kemerahan, jadi anda boleh hadir pergi ke booth KKMM. Nanti anda masuk pintu 1 anda terus saja ke kanan, situlah akan ada ditulis kat situ RTM ataupun KKMM. Baik Zahira, itu antara perkongsian semalam kita pergi di Pusat Convention Kuala Lumpur. Jadi hari ini kita kembali ke studio untuk kita berbincang satu topik menarik. Saya sebut semalam di Instagram saya, satu kisah dua jiwa. Satu cerita yang penuh pengajaran untuk kita, Zahira. Dan tetamu kita hari ini datang jauhnya daripada Kulim, Kedah. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Nak memulakan satu langkah itu memerlukan 1000 kekuatan. Betul. Jadi itu yang akan cuba kita bawakan kepada semua penonton-penonton Pesona XY, khususnya keluarga Malaysia sendiri, untuk jadikan kisah ini sebagai satu inspirasi buat kita semua. Okey, kalau anda nak tahu, kita saksikan dulu VT ini. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Baik, itu dia antara berita ringkas kami kongsikan untuk anda. Itulah dia pengorbanan seorang isteri menjaga seorang suami yang berlaku sedikit insiden yang menyebabkan keadaan berubah 360 darjah. Namun, apa yang tidak mengubah adalah perasaan cinta, kasih sayang sebagai seorang isteri untuk membantu seorang suami yang memerlukan saat ini bantuan seorang isteri, Zahira. Ya, kasih tak terganti. Itu yang kita bawakan kepada anda minggu ini untuk mengupas berkenaan dengan pengorbanan isteri seperti Hafiz sebutkan tadi, supaya kisah ini dapat dijadikan inspirasi buat kita semua agar kita faham bahawa jika hari ini kita melalui kesusahan, sebenarnya ada lagi orang lain yang melalui kesusahan yang lebih teruk daripada kita. Kita perkenalkan tetamu kita, Puan Syazwani Adnan, selebriti media sosial kita ataupun isteri. Kenapa saya panggil selebriti media sosial? Kerana sangat-sangat berkesan perkongsian Puan di media sosial TikTok sendiri. Dan juga suami beliau, Encik Syahrul Liza Muhammad Hamidi. Apa khabar? Handsome orangnya. Saya pertama kali jumpa depan-depan kedua-dua pasangan ini untuk kita berkongsi satu cerita. Dan saya nak memberi ruang waktu yang banyak untuk Puan dan saya boleh panggil Syazwani lah ya. Betul. Dan juga Syahrul sini. Nama pun hampir-hampir sama. Syasha. Muka pun lebih kurang sama. Saya nak mulakan dengan Syazwani dulu terlebih dahulu. Kalau kita boleh cerita secara ringkas permulaan berubahnya hidup ini dan pastinya banyak juga berkongsi di TikTok. Mungkin Syazwani boleh kongsikan dengan penonton Pesona XY hari ini. Okey, memang segalanya berubah. 100% berubah sebab saya tak ada pengalaman dari segi nak jaga pesakit. Memang semuanya sangat berubahlah, kira dari segi waktu, cara jaga pemakaian, cara pemakanan, semuanya memang 100% berubah.
Rezeki yang tertulis ni kan sendiri macam mana? Mesti ada detiknya bagaimana ianya terjadi. Mungkin boleh kongsikan sedikit dengan penonton kita, pesona Iswani. Kronologi tu Kronologi kalau daripada bermulanya kisah 360 darjah ini berubah. Okey, dia berubah kira start dari dia sakit lah kan. Kira hari pertama dia jatuh sakit tu, saya tak expect yang dia ni stroke. So saya ingat dia hanya pengsan biasa, mungkin dia letih sebab malam sebelum dia jatuh tu dia tak cukup rest. Kira dia tak cukup tidur. And then pagi tu dia jatuh dalam toilet. So I pun macam okey tak apalah, dia mungkin pengsan biasa. My dad call cakap dia jatuh ni, dia pengsan. And then I pun okey, dia pengsan biasa kot. Lepas tu pergilah ke office. Pergi office tengok, cuba panggil dia dah tak sedar. Kira dia dah macam panggil dia cuba nak angkat, dia pakai kaki belah kiri dia nak angkat kaki kanan dia. Tapi dia pejam mata. Dia tak sedar. Dia pejam mata. Lepas tu macam tak apalah, abang cakap ambulans dah nak datang. And then pergi dekat hospital, check apa semua, dia orang cakap nak scan, nak buat x-ray semua. Dapat tahu yang dia ada pendarahan dekat kepala, yang dia lumpuh. Kira macam saya terkejut lah, macam tengok dia sihat sebelum ni, tak ada apa-apa simptom. Kira dia sihat, dia tak ada simptom. Kira tak ada, memang tak menunjukkan yang dia akan sakit macam tu. So, sebab dia seorang yang jenis tahan, kira dia sakit ke apa, dia lawan. Dia macam tak layan kan yang dia sakit. So macam kita pun okeylah, duduk kat rumah pun dia cakap pening kepala. Tapi dia pening dia boleh bangun pergi main dengan anak-anak, boleh duduk dekat meja makan lagi semua. Tiba-tiba bila jadi macam ni kita, betul ke ni? Macam tak percaya kan. Kita tak, macam terkejut sangat. Bila Syah kata tak ada simptom, memang satu perkara yang sangat mengejutkan. Perkara pertama yang terlintas waktu dapat tahu panggilan tu, tengok keadaan suami yang terlantar ini, apa benda pertama yang terlintas? Adakah anak-anak ke ataupun apa sebenarnya? Syah terfikir apa akan jadi ke depan nanti. Kira anak-anak sebab sekarang tengah membesar kan. Kira macam sebab sekalinya sekarang semua sebelum ni dia 100% dia kira anak memang rapat dengan suami lah. Anak rapat dengan suami. And then bila dia balik semua kira macam anak-anak mesti cari dia, main dengan dia semua. Lepas tu bila jadi macam tu semua berubah, anak-anak pun kira macam terkejut, semua terkejut lah, kira satu family pun terkejut. Macam tak expect. Tak expect yang benda ni. Masa daripada awal-awal menghadapi perkara tersebut kan, berapa lama untuk Syah sendiri bangkit bersama dengan suami untuk keluar daripada 360 darjah keadaan yang berubah tu? Okey, pada mula waktu Syah cuba ambil masa dalam seminggu Syah jaga kat rumah lah, kira dia dekat hospital 2 minggu. And then dia balik dekat rumah seminggu, Syah jaga dia. Syah cuba buat, tapi time tu adalah bantuan adik-adik Syah, family Syah dengan adik ipar Syah semua. Cuba buat sampailah sebulan, kira sebulan. Sebulan dia cuba. Lagi pun waktu dia balik rumah tu, dia dah memang dia cuba angkat. Dia macam terkejut kan, dia macam tak expect dia jadi macam ni. So dia cuba bangun. Kira dalam minggu pertama, minggu kedua, progress tu. Progress dia. Kira minggu kedua dia cuba angkat badan dia untuk bergerak, sebab dia tengok Syah yang angkat dia semua. So dia nak bantu juga angkat. Kira dia nak bantu, kira Syah tolong bantu Syah sama-sama buat. Tadi kita perkongsikan kepada anda semua tentang video sepanjang proses pemulihan itu. Tapi sekarang difahamkan untuk pengetahuan penonton juga, pasangan ini baru berusia 27 tahun dan juga 28 tahun, masih lagi muda. Dan kita tahu bahawa sekarang 5 bulan tempoh. Ya, 5 bulan. Tapi saya lihat Syahrul semakin bertambah baik. Difahamkan boleh bertutur kembali. Waktu bulan pertama dia memang tak boleh buat apa lagi, dia still pakai wheelchair. And then bulan kedua dia cuba bangun duduk dekat meja makan. Sebab bulan kedua dia dah cuba minum pakai straw. Bulan pertama dia hanya minum pakai tiup. Semua tiup. Kira makan semua dia tak boleh. Dia susah nak makan sebab semua pakai tiup kan. And then bulan kedua dia duduk dekat meja makan, dia cuba minum pakai straw, dia cuba sedut semua sendiri. Bulan ketiga dia boleh minum terus pakai cawan macam biasa. And then dia terus makan nasi. Kira boleh makan nasi.
Jadi antara perkataan kalau Syarul boleh kongsikan, apa perkataan-perkataan awal yang boleh Syazwani dapat tangkap daripada apa yang Syarul nak katakan itu? Nak, kalau macam dia nak sesuatu, dia akan sebut macam sayang, nak. So, tanya nak apa, so dia macam kadang-kadang kalau dia tak boleh nak sebut, dia akan tunjuk. Dia akan tunjuk. Satu-satulah. Satu-satu. Kira dia bermula dari dia mengeja. Dia mengeja dulu. Dari asal dia tak boleh, dia macam suara dia hilang, semua dia hilang. Kira dia hanya ada ingatan je. Ingatan je. Waktu dia hilang suara semua, hari-hari cuba suruh dia keluarkan suara tu. Menjerit kan, menjerit. Panggil, nak apa panggil, suruh panggil kan. Sampailah dia bunyi A. Itu bunyi perkataan pertama dia, bunyi A tu. So hanya dia bercakap bunyi A tu je. Bunyi A tu. Lepas tu waktu Syah mengajar dia macam suku kata untuk dia mengeja balik, dia cuba sebut sikit-sikit. Kira sebut sikit, kira dia boleh sebut sikit-sikit lah, cuma dia pelat lagi. Macam mana dengan rutin hari-hari? Macam mana Syah nak kena uruskan perihal suami, anak-anak lagi, susah tu. kerja Jadi suami, lagi. jadi isteri juga. Macam mana tu rutin harian Syah sendiri? Memang berubah sebab semuanya Syah yang buat. Kira Syah galas tanggungjawab ketua keluarga, Syah juga suri rumah, Syah mak, semua Syah yang ni kan. So kira memang sangat berubah. Nasib baik kira family Syah ada yang terdekat, boleh bantu tolong tengok anak-anak, semua boleh. Macam Syah ada apa-apa keperluan, diorang boleh bantu bawa Syah pergi mana-mana. Kira semuanya Syah jaga dia 100%. Kira dari start dia makan ubat dari pukul 4 pagi, lepas tu 6 pagi, 8 pagi, 10 pagi. Ada ubat dia macam 4 jam sekali, minum susu lah sampai pukul 12 malam. Lepas tu start balik sampai dia... Hari-hari macam tu lah. Hari-hari. Macam mana dengan rawatan berkala? Ada jumpa doktor mungkin sebulan sekali ke? Dan macam mana dengan kekerapan tu sendiri, dan juga apa yang doktor cadangkan, atau mungkin untuk penambahbaikan yang lebih baik, apa yang doktor cadangkan lagi? Kira terus ikutkan apa treatment yang diorang sediakan, macam fisioterapi, speech therapy. Dan tapi Syah ada buat juga kira macam rawatan tradisional untuk mengurut dia kan. Kira yang luar. Ada dua lah. Dua Syah buat. Kira macam rawatan tradisional pun buat, hospital pun buat untuk dia. Okey, tapi kita boleh nak tanya juga kepada saya sangat teruja sebenarnya. Kita dua-dua Kedua tetamu kita dengan kisah yang sangat-sangat memberi kita satu cerita baru. Satu lagi sebab dia muda, kita sebaya sama kita juga. Sebaya saya juga. Betul, saya tak nafikan itu. Okey, kalau kita boleh tanyakan kepada Syarul mungkin dengan bantuan Syah sendiri. Saat pertama kalau Syarul sedar daripada kejadian itu, mungkin apa antara perkataan pertama ataupun apa yang terlintas dekat fikiran Syarul sebenarnya? Nasib tak hidup lagi. Dia macam tak percaya dia hidup lagi ke. Dia waktu dia sedar, aku hidup ke? Macam tu. Dia sebab dia dekat hospital dengan dekat rumah pun dia sebenarnya dia tak sedar, dia macam separuh sedar. Dia macam pejam mata, dia buka macam mata. Mamai lagi. Mamai lagi. So bila dia buka mata macam tu, dia cakap hidup lagi ke dia? Macam tu, sebab dia tak boleh bergerak semua. Dia macam betul ke? Dia pun terkejut kan sebab benda ni jadi ni macam tu kat dia. Maksudnya Syarul masih lagi ingat anak-anak dia? Dia ingat. Isterinya masih cuma dalam keadaan mamai lah. Keadaan mamai. Syah, cuma saya nak tanya, saya tak tahu soalan ini sensitif tak, tapi saya nampak Syah ceria orangnya. Mungkin nampak macam tak ada apa-apa berlaku. Tapi apa rahsianya kalau kita boleh kongsikan terus dengan kita semua ni? Saya tengok begitu kental lah. Kalau tengok Zahira yang nak menangis pula ni, saya tengok ni. Mungkin boleh cerita apa yang menjadikan Syah kuat sebenarnya? Syah pegang satu kunci. Syah cakap, Allah tak akan uji kalau benda ni aku tak mampu buat. So, aku mesti mampu cakap. Memang hari-hari Syah cakap benda macam tu kan. Kira family pun banyak support Syah, cakap, kakak boleh buat. Kau kakak takkan diduga macam ni. So macam time tu pula memang Syah waktu hari ketiga dia sakit tu, time tu arwah Siti Sarah. Yang tu memang terkejut, memang semua terkesan lah dengan kesedihan tu kan. And then
Syah cakap, ya Allah kesiannya dekat Syuib. Dia hilang suami dia. Dia hilang isteri dia. Suami aku masih ada lagi. Suami aku ada lagi dekat hospital. So memang Syah nekat, memang nak sangat balik di sisi Syah. Cakap, memang aku nak jaga dia. Cakap, aku nak jaga dia. So aku mampu buat benda ni. Cakap, Syah cakap tu je hari-hari. Kira itulah kekuatan Syah. Kira Syah cakap, ada orang yang lagi dahsyat, yang lagi hebat diduga. Kira dia orang boleh buat, mampu buat. Jadi Syah mesti mampu buat. Itu. Macam sokongan daripada segi mental. Bila kita menjaga orang sakit ni, kita punya emosi pun kadang-kadang turun naik juga kan. Jadi macam mana? Adakah Syah akan berjumpa dengan sokongan daripada luar ataupun daripada family sahaja untuk membetulkan balik emosi-emosi yang mungkin kurang senang tu? Memang dengan family saja. Sebab family time tu memang stay, kira hari-hari ada dengan Syah. Memang hari-hari takkan biarkan Syah seorang-seorang. Kira hari-hari dia orang bagi moral support. Kira jangan sedih, jangan fikir yang hal luar, kita fikir untuk kesihatan Syah. Cakap macam tu. So, okey, Syah kuat dengan adanya dia orang dekat sisi Syah. Okey, tadi Syah sebut kepada kita dekat penonton, Syah nak suaminya kembali ke pangkuan dia seperti sedia kala. Itu kita nak tahu. Kalau kita tengok gambar-gambar yang kita kongsikan kepada anda juga, sangat bahagia bercuti bersama dengan dua anak yang sangat comel. Itu kita nak tahu sepanjang ketika Syahrul sihat dan sini kembali sihat, apa sebenarnya ciri-ciri Syahrul yang bolehkan Syah ini rasa sangat-sangat bertuah memiliki Syahrul sebagai suami Syah. Itu kita akan dapatkan jawapan daripada kedua-dua tetamu hebat kita. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Pesona SY Serasi di Hati.